go 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 go. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikutan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 7 November 2020 yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan yang melibatkan hampir semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali negeri Perlis, Pahang, Kelantan berkuat kuasa pada hari ini 9 November 2020 sehingga 6 Disember 2020 setelah diberi taklimat dan berbincang bersama pihak Majlis Keselamatan Negara MKN. Oleh itu, bagi negeri Kedah, dengan ini saya mengumumkan beberapa ketetapan yang telah diputuskan bagi sektor di bawah portfolio yang dipegang oleh saya, iaitu sektor pelancongan, belia dan sukan serta pembangunan usahawan dan koperasi di negeri Kedah khususnya. Bagi sektor pelancongan, ingin saya mengumumkan bahawa aktiviti pelancongan bagi negeri Kedah dibenarkan beroperasi di dalam kawasan PKPB sahaja, masing-masing dengan mematuhi SOP yang ketat yang ditetapkan oleh MKN berkenaan penjarakan sosial, menggunakan MySejahtera serta memastikan tidak terlalu ramai kehadiran pengunjung yang menyukarkan pematuhan aspek penjarakan sosial. Bagi aktiviti kesenian dan kebudayaan, ketetapannya ialah seperti berikut. Aktiviti rakaman bagi muzik, konsert, penggambaran filem, bual bicara dan seumpamanya dibenarkan, sama ada rakaman dalam studio atau di luar premis, terhad di dalam kawasan PKPB sahaja, dengan jumlah kru yang minima dan tanpa penonton serta mematuhi SOP industri kreatif. Acara langsung juga dibenarkan tanpa penonton dengan jumlah kru yang dan petugas yang ditetapkan oleh KKMM. Aktiviti baskin di dalam lokasi tertutup seperti dalam bangunan atau premis kedai makan dibenarkan dengan kawalan masa persembahan dan jumlah penonton yang diminimumkan. Aktiviti di kelab malam atau pub juga masih lagi tidak dibenarkan. Taman tema, indoor playground dan panggung wayang serta aktiviti konsert secara langsung juga tidak dibenarkan. Bagi cable car dan juga underwater world, untuk makluman, pihak MKN membenarkan perniagaan dijalankan. Bagi sektor sukan dan rekreasi pula, ketetapan ialah seperti berikut. Aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan, indoor dan outdoor, dan dijalankan secara individu tidak melebihi 10 orang seperti berjalan, jogging, berbasikal, senam aerobik, hiking, memancing dan lain-lain di dalam kawasan PKPB sahaja dibenarkan dengan mematuhi SOP sektor sukan dan rekreasi. Aktiviti di padang bola secara komersial, bola sepak, gimnasium, futsal dan dewan badminton komersial yang mempunyai premis dibenarkan beroperasi bermula jam 6 pagi sehingga jam 10 malam sahaja dengan mematuhi SOP sektor sukan dan rekreasi. Kebenaran beroperasi dengan menggunakan fasiliti padang komersial dan futsal
oleh orang awam adalah terhad bagi aktiviti latihan yang tidak melibatkan sentuhan fizikal dan maksimum kepada 10 orang sahaja. Setiap pengusaha dan operator sukan perlu menjadualkan pelaksanaan latihan sekiranya jumlah tidak melebihi 10 orang pada satu masa. Program latihan berpusat yang sedia ada dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Negeri-Negeri berkenaan boleh diteruskan secara quarantine based approach seperti yang dilaksanakan di Komplek MSN Bukit Jalil dan Keramat, Akademi Badminton Malaysia, Bukit Kiara, Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik, Kampung Pandan dan Velodrome dinilai. Sebarang pertandingan dan program buat masa ini tidak dibenarkan sama sekali. Bagi aktiviti sukan combat tidak dibenarkan. Manakala bagi sektor usahawan dan perniagaan, ketetapannya adalah seperti berikut. Perniagaan, ekonomi, industri dibenarkan beroperasi seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Pasaraya, pusat membeli belah, retail shop dibenarkan beroperasi menggunakan SOP yang ditetapkan antara jam 6 pagi sehingga jam 10 malam sahaja. Restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji atau food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan tepi jalan atau kios, kedai runcit dan kedai sebaneka juga dibenarkan beroperasi antara jam 6 pagi sehingga jam 10 malam. Restoran dan kedai makan dibenarkan beroperasi secara dine-in dan dihadkan 2 orang hingga ke 4 orang satu meja dengan penjarakan 1 meter antara pelanggan. Bawa pulang atau takeaway, penghantaran delivery atau pandu lalu dengan pematuhan SOP sektor makanan. Bagi pasaraya berbangunan dan peruncitan, sebaneka makanan dan minuman boleh mengikuti SOP makanan yang disediakan oleh MKN. Operasi pasar harian, operasi pasar borong, operasi pasar tani, operasi pasar malam juga dibenarkan beroperasi daripada jam 6 pagi hingga jam 2 petang bagi operasi pasar harian, 12 tengah hari hingga 5 petang bagi pasar borong, 6 pagi hingga 12 tengah hari bagi pasar tani, 4 petang hingga 10 malam bagi pasar malam. Waktu operasi pengepaman di stesen minyak di antara jam 6 pagi hingga jam 10 malam, kecuali operasi stesen minyak di Lebuh Raya dibenarkan beroperasi 24 jam. Manakala bagi sektor koperasi, ianya juga tertakluk kepada SOP MKN, iaitu sebarang penganjuran aktiviti dan program adalah tidak dibenarkan sama sekali semasa tempoh PKPB buat masa sekarang. Oleh itu, Kerajaan Negeri Kedah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Sanusi serta seluruh barisan kepimpinan Exco Kerajaan Negeri Kedah ingin menasihati diri serta kita semua agar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Kita perlu menerima ketetapan dan perintah ini dengan sabar dan terapkan norma baru ini di mana kita perlu sesuaikan diri dan hidup bersamanya selepas ini. Pematuhan SOP sangat dititik beratkan. Sebagai contoh, aspek penjarakan sosial, saringan suhu badan,
penyediaan sanitizer dan disinfeksi setiap peralatan yang digunakan selepas suatu aktiviti amatlah perlu dititik beratkan. Selepas ini, perlulah mengambil kira segala semua aspek dan jangan ambil mudah dalam segala aspek kerana setiap perbuatan yang kita lakukan mengundang kepada merebaknya COVID-19. Pihak kerajaan negeri memahami situasi sekarang ini amat memberi kesan kepada pengusaha aktiviti pelancongan dan perniagaan serta sektor-sektor lain. Namun, situasi ini bukan saja terjadi di Kedah, namun seantero dunia terkesan dengan COVID-19. Tugas barisan hadapan sekarang ini terletak di bahu kita semua dan perlu memastikan semua mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Penggunaan MySejahtera menjadi norma baru bagi rakyat di Malaysia, khususnya para pelancong yang akan bantu pihak kerajaan menangani COVID-19. Oleh itu, bersama-sama kita berganding bahu untuk memutuskan rantaian COVID-19 dalam negeri Kedah dan seterusnya menyumbang kepada penurunan kadar indeks nasional. Sikap ambil peduli dan berjaga-jaga perlu ditingkatkan dalam diri kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan negeri Kedah Darul Aman. Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Dalam daerah PKPB. Mana kata dalam daerah, contoh di Alor-Stark ni, bolehlah nak pergi melancong dalam Alor-Stark ni. Boleh pergi melawat Gunung Riang, boleh pergi melawat. Time ni lah boleh melawat ni. Boleh pergi melawat. Untuk aktiviti perkelahan tak dibenarkan lagi. Tak dibenarkan. Tapi untuk aktiviti macam contoh di Pantai Cenang, untuk aktiviti sukan air memang kita benarkan. Boleh water sport activity tak ada masalah. Boleh jalan macam biasa. Nah. Kalau ada tersesat pergi ke Langkawi nak pergi main jet ski ke apa ke boleh. Ya. Status pelancongan memang terkesan teruk. Mulanya kita ingat sebelum kena PKPB yang sebelum ni, nampak cantik dah, nampak ada perubahan. Lepas tu kena di Selangor, lepas tu kena kat kita pula. Jadi nampak ketara sangat penurunan dia. Jadi memang kita tak boleh buat apa lah. Sebab saya sendiri yang bergerak ke Penang, ke KL, ke Johor, Melaka, pergi jual produk, turun untuk buat promosi, untuk tarik pelancong. Tapi bila dah jadi macam ni, kita mampu, orang kata apa, besar lah, no? Buat macam mana? Langkawi pun dia sangat terkesan lah, sangat terkesan. Sebab Langkawi banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Jadi bila pelancong tak masuk, memang boleh dikatakan hampir keseluruhannya terkesan dengan orang kata pendapatan di Langkawi. Agak mengambil masa untuk memulihkan sektor pelancongan. Dan ini pun kita ada ajukan kepada pihak kementerian untuk tengok balik apa yang boleh bantu. Sebab selama ni pun Pulau Langkawi banyak bantu dari orang kata penyumbang kepada pelancongan. Tapi bila jadi COVID macam ni, kita minta lah supaya pihak kerajaan persekutuan dapat membantu balik pihak sektor pelancongan di Pulau Langkawi. Langkawi ada hotel yang tutup. Setakat yang saya dengar ada yang dah tutup. Banyak.
ada dalam satu ataupun dua hotel yang dah ditutup. Tutup sementara atau tutup? Yang tu saya tak dapat tak dapat kepastian sama ada dia tutup sementara ataupun dia tutup terus. Tapi mungkin dia tutup sementara kot. Dia tutup sementara. Mungkin dia ada proses untuk renovation dan sebagainya kan. Kalau dia tutup terus nanti dia rugi pula kan. InsyaAllah dia akan pulih balik. Sebab masa sekarang ni kita berusaha untuk memutuskan rantaian. Sebenarnya kita juga memohon pada pihak persekutuan sebab Langkawi still green. So kalau kata kita tak kena PKPB pun tak ada sebab pun kan, tak ada masalah. Tapi kalau tak kena pun tak ada punca, tak ada point. Sebab apa? Sebab semua negeri kena. So tak apalah, kita bersekali dengan semua negeri dan kita memastikan COVID-19 ni dapat turun secara mendadak, dan mungkin ada sinar yang akan hadir selepas apa yang kita alami sekarang ni lah. Cuma kot lah ada nak pergi ke Langkawi mungkin sebab ferry pun jalan satu trip kot, tak silap. Satu trip daripada Langkawi dan satu trip daripada Kuala Kedah. Daripada Langkawi pukul 11, daripada Kuala Kedah pukul 3, tak silap. Okey, yang lain? Tak ada apa, clear. Alright? Okey, kalau itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.